berperangai baik. Bila orang bercakap, dia diam. Dia takkan menyampuk bila orang bercakap. Kalau perempuan tu bercakap lama-lama, Nabi diam, Nabi dengar. Walaupun makcik tu bercakap, makcik tu lama bercakap, Nabi diam sampailah makcik tu habis bercakap. Perangai dia baik. Yang inilah yang kalah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Manusia ni kalah dengan Nabi Muhammad sebab apa? Sebab akhlak. Khuluqin azim. Akhlak yang besar. Orang Yahudi kalah dengan Nabi pasal apa? Pasal akhlak. Kafir Quraisy kalah dengan Nabi pasal apa? Pasal akhlak. Tak boleh buat apa. Sebut Nabi Muhammad, dia amanah. Orang kafir sendiri pun tak boleh amanah macam Nabi Muhammad. Bila sebut Nabi Muhammad ni, Nabi sentiasa senyum pada orang. Orang kafir sendiri pun tak pernah senyum macam Nabi senyum. Nabi ni tolong orang susah. Nabi tolong angkat barang makcik. Makcik tu Nabi tak kenal pun, makcik tolong angkat barang untuk dia. Yang ni yang orang tak boleh lawan Nabi. Jadi kalau kita ni tuan-tuan nak jadi orang yang hebat, nak jadi orang ikut kita, orang sayang pada kita, tolong berperangai baik macam Nabi. Liutammima makarimal akhlak. Ditunjukkan kepada kita akhlak yang baik. Berkali-kali dalam hadis Nabi sebut, siapa dia orang yang akhlak? Siapa dia orang Islam terbaik? Nabi sebut, orang Islam yang paling berakhlak, itulah yang paling baik. Orang Islam yang paling baik dengan isteri dan anak-anaknya, itulah orang Islam paling baik. Nabi ditanya lagi, man khairul Islam? Siapakah Islam yang terbaik? Nabi kata, orang Islam yang terbaik ialah orang tut'imut ta'am, kalau kamu bagi makan pada orang. Yang keduanya, wa taqra'as salam, kamu bagi salam pada orang. Ini dia dipanggil sebagai akhlak. Jadi tuan-tuan, banyak orang sekarang belajar agama, nak pada agama, tapi tidak ada akhlak. Tu macam mana nak jadi orang ikut kita? Kita ni kalau jahat, akhlak bagus pun orang ikut. Walaupun kita jahat, tapi kita buat perangai baik, orang ikut kita. Walaupun sebenarnya kita jahat, kita berselindung di sebalik akhlak. Apatah lagi kalau kita ni orang baik, apatah lagi kalau kita ni orang yang lurus. Kalau kita berakhlak yang baik, insya-Allah Allah sayang pada kita. Menantu yang baik, mak bapak mertua sayang jika dia berakhlak. Pemimpin yang orang sayang jika dia berakhlak. Ustaz yang baik kalau ustaz tu berakhlak. Tapi kalau tuan-tuan di sini mempunyai niat yang baik tetapi akhlak buruk, tetap orang tolak. Orang takkan nilai. Orang nilai nombor satu daripada akhlak. Nombor tiga, Nabi mempunyai kelebihan. Kelebihan Nabi itu apa? Nabi mempunyai kebijaksanaan. Sebab tu kalau kita baca dalam kisah-kisah Nabi yang lain, mata Nabi itu besar. Bulat mata Nabi yang hitam itu besar orangnya. Tengok dia. Daripada situ orang nampak dah, Nabi ni orang yang cerdik. Dahinya luas. Daripada situ nampaknya Nabi ni orang yang bijak. Rambutnya ikat, dadanya bidang, badannya tegak, berbulu dadanya. Ini orang yang dinilaikan habis-habis. Kebanyakan hadis yang menilaikan bentuk badan Nabi Muhammad datangnya daripada pembantu kanan Nabi Muhammad yang duduk di rumah Nabi, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia yang cerita perihal Nabi. Peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Sehingga sahabat-sahabat ambil botol. Anas bin Malik kata dia ambil botol, dia kutip peluh Nabi Muhammad ketika Nabi sedang tidur. Mereka tidur bukannya ada kipas ekor macam kita. Tidur tengah panas, berpeluh-peluh tidurnya. Dikutipnya peluh-peluh sebab peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Jadi tuan-tuan bayang tengok, kalau kita tidur, siapa yang nak kutip peluh kita? Siapa yang nak kutip? Cicita. Siapa yang nak kutip peluh kita? Isteri kita sendiri pun tak mau. Tak mau aku. Peluh. Petang ni hari Sabtu kan. Petang Sabtu ni cerita Hindustan. Saya lama dah tak tengok, tak ada masa. Dulu-dulu saya tengok lah, waktu muda-muda kecil-kecil. Saya perhati cerita Hindustan ni. Asal dia menyanyi, dia menari, heroin perempuan dia mesti ketiak basah. Tak percaya tuan-tuan balikkan tengok.
Mesti ketiak ni basah sepak. Pengaruh dia tak nampak tak? Tujhe dekha to hi jena sanam, pyar hota hai divana sanam. Saya dia angkat tangan tu koyok ni. Basah ketiak. Berketiak basah. Nabi Muhammad tak ada macam itu. Ini kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Peluhnya wangi. Lebih wangi daripada kasturi. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Walaupun Nabi buat kerja, walaupun Nabi berniaga, walaupun Nabi pergi perang, tapi tangan Nabi bila bersalam dengan orang, dengan penuh kelembutan Nabi salam dengan orang. Kemudian Nabi Muhammad bersopan santun. Nabi bersopan santun daripada anak kecil sampai orang tua. Nabi Muhammad jadi kuda kepada cucu-cucunya. Cucu Nabi naik kuda. Kudanya ialah Rasulullah. Cucu Nabi naik jalan. Datang Sayyidina Umar, tengok Nabi Muhammad sedang jadi kuda, cucu duduk atas belakang Nabi. Untunglah cucu-cucu ni, budak-budak ni naik kuda yang paling baik sekali. Pasal apa? Pasal Nabi sopan dengan budak bersopan. Nabi semayang, budak-budak lalu di bawah dia. Cucu nabur dia. Nabi Muhammad baca khutbah, cucu naik mimbar. Nabi ambil cucu dia, Nabi pegang sambil baca khutbah. Masya-Allah tuan-tuan. Ni hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersopan santun. Nabi Muhammad bila duduk di rumah, dia ada satu tempat duduk, bantal diperbuat daripada kulit kambing. Tempat tu Nabi saja yang duduk. Tetapi bila ada tetamu sampai di rumah Nabi, tempat itulah Nabi bagi orang duduk. Tetamu kata, "Ya Rasulullah, ini tempat kamu duduk." Rasulullah dah duduk. Kata Nabi Muhammad, "Aku dah selalu duduk dah. Kamu tetamu, kamulah yang duduk." Mulianya Nabi dipanggil sebagai khuluqin azim, akhlak yang terbaik sekali. Mulia lagi pemurah, berani, memiliki tingkah laku yang paling baik, benar dan amanah, dan tanpa ada sebarang kejahatan dan cacat celah dalam kelakuannya. Dan warna kulit beliau ialah putih kuning. Nabi Muhammad berjalannya pantas. Dia bukan berjalan lembut lembai, lembek macam kita. Nabi berjalan tegak. Tegak berjalannya. Tapak Nabi itu berderak-derak bila berjalannya. Bila berjalan Nabi ke hadapan badan Nabi. Ini cara Nabi berjalan. Cara Nabi berjalan, kalau dia melaju macam ni, kalau dia slow macam ni. Semuanya sahabat-sahabat Nabi tunjuk. Ceritakan janggut Nabi lagu mana. Bulu kening Nabi tebal, bersambung di antara bulu kening Nabi ni. Rambut Nabi lurus. Rambut Nabi bukannya di tepi ni nipis, belah sini nipis, atas tebal. Tak. Rambut Nabi semuanya tebal serentak. Ini bentuk Nabi. Sebab ada orang yang buat rambut panjang tapi nipis di tepi. Di atas ni saja dia tebal. Ini bukan sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah, rambut dia tebal, ikal, dan hanya jatuh di atas bahu. Rambutnya jatuh di atas bahu panjangnya. Jadi boleh tuan-tuan simpan rambut panjang atas bahu saja, jangan lebih daripada bahu. Dan Nabi memakai pakaian yang cantik, yang segar. Satu hari Nabi Muhammad memakai pakaian jubah berwarna merah, selendangnya warna putih, rambutnya ikal, berjalan datang sembahyang. Daripada jauh nampak bercahaya baju Nabi. Jadi jangan tuan-tuan kata Nabi tak pakai baju merah. Ada satu hadis Nabi memakai baju merah, jubah merah. Ada Nabi pakai. Demikianlah yang disebutkan dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ditafsirkan oleh fiqhul lughah, iaitu bersalahan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Bajuri dalam kitab Syama'il. Segala keelokan manusia bersatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, segala keelokan manusia ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala keelokan. Tuan-tuan dulu dengar nama orang pemain badminton Indonesia, nama dia Taufik Hidayat.
Pengulas-pengulas sokan kata, pada Taufik Hidayat itu ada smash yang kencang macam Lee Sui King, ada backdrop yang bagus macam Punch Gunawan, ada ketahanan yang kuat macam Zhou Jianhua. Semua pemain-pemain yang baik letak pada Taufik Hidayat. Punya hebat pujian untuk Taufik Hidayat. Sekarang pergi mana lah? Lebuh lah. Tak larat lebuh. Itu kehebatan pemain dunia. Semuanya diletakkan pada Taufik Hidayat. Dirangkumkan sekali. Tetapi Nabi Muhammad lain. Kehebatan seluruh manusia. Kalau tuan-tuan di sini pemurah, Nabi Muhammad lagi pemurah. Dan Nabi Muhammad pemurah sangat-sangat di dalam bulan Ramadan. Sekarang Nabi pemurah. Masuk bulan Ramadan, lagi Nabi pemurah. Ini sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling lemah lembut. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan paling lemah lembut pada isteri, Nabi Muhammad lagi lemah lembut dengan isterinya. Nabi Muhammad tak pernah tengking, penampak, tak pernah jerekah, tak pernah buat benda-benda yang tak elok pada isteri Nabi. Dia tak pernah menipu, dia tak pernah bohong. Nabi Muhammad memberikan keadilan pada isteri-isterinya. Orangnya bagus, dia sabar. Satu hari Nabi Muhammad balik ke rumah Siti Aisyah. Giliran isteri yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ni dia kurang mahir di dalam bab masak-memasak, tetapi mahir dalam bab jahit-menjahit. Bak nak buat cross stitch ke, nak buat apa benda ke, serah pada Siti Aisyah. Buat nak jahit baju, jahit langsir, Siti Aisyah pakar. Tapi bak masak-memasak dia kurang pakar. Jadi isteri-isteri Nabi lain tahu Nabi Muhammad kalau balik ke rumah Aisyah, makanan dia tak apa. Tapi Siti Aisyah ni bagus. Walaupun dia tak mahir masak, dia cuba juga nak masak kepada Rasulullah. Nak masak, satu hari dia masak sup kepada Rasulullah. Rasulullah datanglah, saya buat sup ni, cepat makan. Rasulullah pun bismillah, makan-makan masin. Ada Rasulullah marah. Rasulullah kata, Syah, mai makan sekejap ni. Lama dah aku tak makan dengan kamu ni, mai makan mai. Siti Aisyah pun makan, minum sup, dihirup je sup masin. Siti Aisyah pun ketawa, minta maaf Rasulullah, nanti saya order lain ya, masin pula saya. Mana ada Rasulullah simbah. Mai kamu. Dia ambil kepala isteri dia, bawa dia benar je lah mangkuk tu ada. Tak ada tuan-tuan. Rasulullah suruh dia rasa. Aisyah gelak, Nabi pun gelak. Aisyah bawa ke dapur, dia ordernya lain sebab terlebih garam. Hebatnya Rasulullah. Siti Aisyah ni tak saya kata dah tadi dia kurang mahir. Bila dia nak masak, dia uli makanan untuk Rasulullah. Tiba-tiba datang Jariyah, isteri Nabi yang lain. Pembantu isteri yang lain datang. Isteri Nabi hantar makanan kepada Nabi, kepada rumah Aisyah, yang mana pada masa itu giliran dia. Dia tengah duk masak untuk suami dia. Tiba-tiba madunya datang hantar makanan. Tercabar. Umairah, ni ada makanan daripada madu kamu ni ha. Rezeki kita lah. Rasulullah tengah duk pegang pinggan tu, Siti Aisyah tampar pinggan tu, berterabur jatuhnya. Biasalah kalau tuan-tuan ni, isteri tuan-tuan cemburu tu biasa bro. Isteri Nabi pun cemburu. Nabi marah tak? Ada Nabi pun numbuk Siti Aisyah? Tidak. Dah lama Siti Aisyah dah reda, Nabi kata, wahai Humairah, nanti gantikan balik pinggan yang kamu bagi pecah. Itu saja Nabi cakap. Ini dipanggil sebagai syama'il, kesempurnaan kepada Nabi Muhammad. Segala kebaikan, penyabar, Nabi Muhammad lagi sabar. Penyayang, Nabi Muhammad pun insan penyayang. Nabi Muhammad seorang yang tenang, lagi dia tenang. Tuan-tuan di sini seorang pemaaf, Nabi Muhammad lagi pemaaf. Segala kebaikan manusia letaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itulah seluruh manusia akan meletakkan Nabi Muhammad nombor satu sebagai orang yang paling berhemah dalam dunia. Walaupun orang itu orang Kristian, dia tetap cakap Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung sekali.